Ketegangan kembali meningkat dengan ketara di Timur Tengah. Pada awal pagi 22 April 2026 ini, apa yang paling membebani Iran bukan sahaja tekanan diplomatik. Ia adalah perasaan bahwa perang boleh bermula semula secara tiba-tiba. Selepas kejatuhan politik gencatan senjata, terdapat pelbagai berita dan laporan bahawa rejim Iran sedang berusaha keras untuk menyembunyikan peluru berpandu, menggerakkan pelancar dan mengekalkan keupayaan serangannya. Sebelum kemungkinan serangan udara Amerika Syarikat disambung semula, saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan penuh kepercayaan, Milson Alves. Apa yang kita lihat sekarang ialah sebuah kerajaan bertindak seolah-olah mereka percaya bahawa gelombang serangan seterusnya mungkin berlaku pada bila-bila masa. Trump kembali meningkatkan nada, berkata bahawa beliau menjangka akan menyambung semula pengeboman jika tiada perjanjian dan kemudian melanjutkan gencatan senjata atas permintaan Pakistan tetapi tanpa mengurangkan tekanan di laut. Di sinilah terletaknya helah utama. Apa yang berlaku bukanlah kembali kepada keamanan, malah sebaliknya. Gencatan senjata kehilangan kekuatan politik, kepercayaan hilang dan rejim Iran mula bertindak seperti mereka yang perlu membeli masa. Siapa yang berada di tengah-tengah semua ini? Di satu pihak ialah Amerika Syarikat bersama Trump, struktur ketenteraan mereka dan sekatan laut yang masih dikekalkan. Di pihak satu lagi, Teheran, pengawal revolusi Islam dan teras paling keras rejim yang menolak sebarang perbincangan di bawah tekanan. Apabila kepimpinan Iran menyedari bahawa ruang untuk berunding semakin mengecil dan ancaman ketenteraan masih wujud, menyembunyikan aset sensitif menjadi satu reaksi yang hampir automatik. Ini bukan satu suasana yang tenang. Ia adalah satu tindakan untuk terus hidup. Inilah inti utama dalam kisah ini. Iran bertindak seolah-olah mereka takut kehilangan keupayaan untuk bertindak balas. Dan sebab itulah syak wasangka terhadap usaha untuk menyembunyikan peluru berpandu, memindahkan struktur dan melindungi pelancar menjadi semakin kuat. Jika Teheran percaya bahawa pengeboman boleh berlaku semula, mereka perlu menghalang aset utama serangan mereka daripada dimusnahkan ketika masih di darat. Logiknya mudah. Pertama, sebarkan. Kedua, sembunyikan. Ketiga, menyukarkan Amerika Syarikat untuk mencari dan memusnahkan semuanya dalam serangan baru. Inilah tingkah laku yang menjadi asas kepada pendirian paling tegas ketika ini. Rejim itu tidak sedang bersiap untuk keamanan yang kukuh. Mereka sedang bersiap untuk terus bertahan dalam fasa baru peperangan. Keadaan ini menjadi lebih tegang kerana Iran terus menghantar isyarat kekuatan secara terbuka. Pada masa yang sama, timbul persepsi bahawa mereka cuba melindungi arsenal mereka. Reuters menunjukkan bahawa terdapat perarakan tentera dengan peluru berpandu di Teheran tepat ketika krisis gencatan senjata kembali memuncak. Ini mempunyai nilai simbolik yang sangat besar. Rejim itu mahu memberitahu rakyatnya dan dunia bahawa mereka masih bersenjata, masih berdiri teguh dan masih bersedia untuk bertindak balas. Tetapi di sebalik pertunjukan ini, terdapat tafsiran yang lebih keras lagi. Sesiapa yang perlu menunjukkan begitu banyak kekuatan di khalayak ramai, mungkin pada masa yang sama sedang berusaha di belakang tabir untuk menyelamatkan apa yang dianggap paling berharga. Perarakan itu mencerminkan sikap mencabar. Pergerakan di belakang tabir menunjukkan rasa takut. Dan kedua-dua perkara itu bersama-sama mendedahkan sebuah rejim yang berada di bawah tekanan hebat. Di tengah-tengah krisis ini, laut menjadi bukti paling jelas bahawa gencatan senjata itu sudah pun dilanggar sejak awal. Pada hari Rabu ini, Iran telah merampas 2 kapal di Selat Hormuz dan terdapat tembakan ke atas kapal ketiga menurut Reuters. Ini menjawab di mana krisis ini menjadi paling berbahaya bukan sahaja di Tehran atau Islamabad, tetapi di Hormuz, titik sempit paling sensitif bagi bekalan tenaga dunia. Dan ini juga menjawab bagaimana rejim cuba mengekalkan kuasa walaupun di bawah kepungan. Dia menggunakan selat itu sebagai alat tekanan, mengancam aliran perdagangan dan menunjukkan bahawa dia masih mampu menimbulkan ketakutan di laluan penting untuk dunia. Apabila sebuah kerajaan mencetuskan ketegangan tepat di titik paling sensitif perdagangan global, ia menghantar mesej yang jelas. Jika aku berada dalam bahaya, tiada siapa yang akan melalui dengan aman.
Sekatan laut semakin ketat, rundingan tersekat, ancaman serangan udara kembali muncul, dan bagaimana Iran bertindak balas? Kuba untuk mengekalkan keupayaan serangannya. Soalan mengapa? Jawapannya mudah. Kerana rejim memahami bahawa jika mereka kehilangan peluru berpandu mereka, mereka akan kehilangan salah satu cara terakhir untuk menakut-nakutkan, membalas dan memastikan kos yang tinggi kepada Amerika Syarikat dan sekutunya. Dalam keadaan di mana gencatan senjata semakin pudar, segala-galanya menunjukkan gambaran yang sama. Teheran tidak bertindak seperti mereka percaya ada jalan keluar yang selamat. Bertindak seperti seseorang yang berlari supaya tidak terperangkap tanpa bersedia. Satu lagi butiran yang menguatkan tafsiran ini. Amerika Syarikat telah merampas kapal Iran Tosca dan sumber keselamatan memberitahu Reuters bahawa muatan kapal itu mungkin termasuk barangan penggunaan dua hala, iaitu bahan yang boleh digunakan dalam sektor awam maupun ketenteraan. Ini tidak menutup semua syak wasangka yang berlegar, tetapi ia sangat sesuai dalam gambaran yang lebih besar ini. Jika terdapat tekanan laut, rampasan kargo sensitif, rundingan yang buntu, dan ancaman terbuka terhadap serangan baru, rejim Iran mempunyai lebih banyak sebab untuk mempercepatkan penyembunyian dan penyebaran apa yang dianggap penting untuk tindak balas masa depan. Dalam kata lain, semakin ketat kepungan, semakin masuk akal teori bahawa Teheran sedang cuba menyelamatkan aset paling berharga mereka sebelum kempen udara baru bermula. Malah, cubaan Pakistan untuk menjadi orang tengah turut membantu menunjukkan suasana ini. Islamabad mahu pusingan kedua rundingan dan menerima lanjutan gencatan senjata daripada Trump. Tetapi, Iran tidak menunjukkan ketegasan yang diperlukan untuk menjadikan perkara itu satu kemajuan sebenar. Keraguan tentang penyertaan, ketidakpercayaan terhadap niat Amerika dan pengekalan sekatan menyebabkan jeda itu kelihatan lemah sejak awal lagi. Hasilnya ialah suasana di mana diplomasi gagal membina kepercayaan dan persiapan ketenteraan kembali menjadi tumpuan utama. Apabila meja rundingan gagal memberikan keselamatan, bangkar kembali lebih berpengaruh. Apabila perbincangan tidak meyakinkan, peluru berpandu yang tersembunyi kelihatan lebih penting daripada janji diplomatik. Akhirnya, apa yang kita lihat sekarang ialah Iran yang tidak memaparkan imej keamanan yang kukuh. Sebaliknya, memaparkan imej sebuah rejim yang terdesak, penuh curiga dan sentiasa bergerak. Sebuah rejim yang, apabila gencatan senjata runtuh, sedang cuba menyembunyikan peluru berpandu, menggerakkan pelancar, dan mengekalkan keupayaan serangannya kerana percaya bahawa pengeboman oleh Amerika Syarikat mungkin akan berulang. Ini bukan lagi fasa menunggu dengan tenang. Ia adalah fasa persiapan yang penuh kegelisahan. Dan mungkin inilah message yang paling kuat sekali. Apabila Teheran bergerak sebegini, message-nya bukanlah tentang kestabilan. Ia menunjukkan bahawa perang mungkin lebih dekat daripada apa yang cuba digambarkan oleh ucapan rasmi. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.